Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin yang dimati Allah, mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya maka malam tu bertemu kita secara dalam talian. Jadi alhamdulillah. Salam salam semua kepada saudara Andrew kita pun sempat join mana tadi ada kuliah tapi dapat join subhanallah. Jadi tahniah kepada semua yang hadir, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita berehat malam tu. Okey. Kita sebagai orang Islam apa nama? Satu satu kebiasaan lah kita tu awal tidur tapi kita bangun lagi di pertengahan malam di pertengahan malam bangun lagi untuk tahajud dan sebagainya insya-Allah. Jadi kerana Allah sebelum kita istirahat untuk malam ini, okey, malam malam minggu ini walaupun esok bekerja, kita tambah-tambah ilmu dalam kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah adalah satu nikmat yang maha besar. Sangat besar bagi Bro Syah. Nikmat yang paling besar, kita tu tadi ingat kepada Allah, kita kenal Allah dan kita dalam saat terakhir kita sebelum kita meninggal dunia pun masih lagi dalam keadaan mengingati Allah. Kerana janji Allah bagi siapa yang meninggal dunia hari tu kita dikabarkan ada rakan Hidayah di Bintulu seorang yang biasa mualaf juga yang biasa membantu Hidayah Center di Bintulu yang dah lama lah bertapak Bintulu. Kita di Miri tu masih baru apa dipanggil oleh Allah SWT hari tu. Dan salah seorang daripada tengah gotong royong pagi tadi dikabarkan lagi Kak Syabina kita, Kak Nur Syabina Abdullah, suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam masa sebelum kita nak mulakan kelas insya-Allah sama-samalah kita bersedekahkan kita baca suratul Fatihah, kita sedekahkan pahala bacaan tersebut pada suami beliau. Okey. Insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Allah. InsyaAllah dengan lafaz Al-Fatihah itu maka kita akan mulakanlah. Kita mulakan apa perkongsian kita pada malam tu insya-Allah. Jadi kami pusing mau berkelakar lebih panjang insya-Allah Ustaz Muhammad Syahrul sudah bersama dengan kita. Okey, so walaupun insannya lagi muda tapi hebat dari segi ilmunya dan insya-Allah semakin hebat nanti insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita mendoakan kesihatan untuk Ustaz Muhammad Syahrul dan dimurahkan rezeki untuk terus mengajar kita di secara online atau bersemuka nanti insya-Allah. Jadi kami persilakan insya-Allah Ustaz untuk kita teruskan pengajian. Kami share slide lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam pada biasanya adalah waktu untuk manusia berehat, tetapi Masya Allah Tabarakallah malam ini kita berehat dengan ilmu. Mudah-mudahan besok pagi kita bangun, kita akan dapat motivasi yang baru, kita akan dapat kehidupan yang nyaman dan mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Dan saya doakan kepada semua kita yang hadir pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keafiatan, memberi keselamatan, dilindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan menunaikan segala hasrat, impian, cita-cita dan doa serta hajat-hajat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru sebentar tadi kita telah mendengar tentang kematian, berita kematian daripada saudari kita yang berada di, saya lupa tadi berada di mana, yang mana beliau merupakan rakan Hidayah. Dan tadi alhamdulillah saya sempat menghadiri majlis pengubumian
suami kepada Bonda Syabina, subhanallah, sebab rasa di dada sedih terasa apabila melihat orang yang telah meninggal dunia. Itu adalah masa mereka. Dan kita yang masih hidup teruskan untuk hidup. Dan kita yang masih hidup jangan leka, jangan lalai. Mungkin masa itu nanti akan datang kepada kita cepat atau lambat. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang Islam, mesti sentiasa bersedia untuk menghadapi hari kematian. Salah satu cara untuk bersedia adalah dengan kita menuntut ilmu. Yang mana ilmu yang kita pelajari ini tuan-tuan dan puan-puan, itu merupakan amalan yang akan kita bawa di alam barzah. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi pengajian kita tentang ilmu tauhid. Pada sedutan yang lepas, saya dah menceritakan tentang apa itu ilmu tauhid, kenapa kita perlu belajar ilmu tauhid, apa kepentingan ilmu tauhid dalam diri kita. Dan insya-Allah malam ini kita akan berbicara tentang asma wa sifat. Asma adalah nama-nama. Nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Wa itu adalah dan. Sifat adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kerana laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak sekali-kali menyerupai makhluknya. Bukan Tuhan kalau dia bertangan, bukan Tuhan kalau dia bermata, bukan Tuhan kalau dia bermulut. Tuhan itu tidak dapat digambarkan. Maka sebagai orang Islam kita harus meyakini wujudnya Allah, tetapi kita juga harus meyakini dengan 100% i'tikad di dalam hati Allah tidak serupa dengan makhluk. Apa yang tuan-tuan tengok di persekitaran tidak sama dengan wujudnya Tuhan. Kita melihat manusia ada tangan, jangan samakan Allah itu ada tangan. Kita melihat manusia ada mata, jangan samakan Allah itu ada mata. Allah Maha melihat tetapi bukan dengan pandangan mata. Allah Maha mendengar tapi bukan dengan pendengaran telinga. Dan sebagainya. Maka kita sebagai hamba Allah, yang pertama saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan malam ini beriman dengan Allah tanpa kita mengatakan Allah itu sama dengan makhluk. Paling simple, paling mudah untuk faham Allah ini apa? Allah adalah tidak sama dengan makhluk. Sedangkan kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud asma wa sifat. Asma itu adalah nama-nama Allah. Jadi Allah mempunyai nama-nama yang indah dan mempunyai sifat-sifat yang mulia. Tetapi sifat Allah tak sama dengan sifat manusia. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Apapun yang ada dalam diri makhluknya, sama ada daripada haiwan, daripada manusia, daripada apa sekalipun, tidak boleh kita samakan ia dengan Allah. Kerana Allah berbeza dengan yang lain. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, nama-nama Allah banyak sebenarnya. Tetapi telah disimpulkan, Nabi SAW telah simpulkan ada 99 nama. Yang selalu kita dengar nasyidnya, nanti mungkin Ustaz Syariman boleh letak di dalam grup link nasyid tersebut. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu antara nama-nama Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Quddus, Allah As-Salam, Allah Al-Mu'min. Sehingga kan Nabi SAW bagi tahu siapa-siapa yang hafal 99 nama ini,
dan meyakini dengan 99 nama ini, dia akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Allah Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Allah Ar-Razzaq, Allah itu Maha memberi rezeki. Allah As-Salam, Allah yang Maha memberi kesejahteraan dan sebagainya. Maka tuan-tuan, asma Allah ini mesti kita hafal, mesti kita ketahui. Dan mesti pula untuk kita tadabburkan, untuk kita hayati bersama-sama. Sebagai contoh, Allah Al-Wasi', nama Allah Al-Wasi', yang mana Allah yang maha luas. Luasnya itu maknanya rahmat Allah yang luas, pengetahuan Allah luas, dan sebagainya. Allah Al-Wadud, sifat Allah yang maha pengasih. Allah sangat inginkan kebaikan kepada hambanya dan membuat baik kepada hambanya. Pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan maha suci. Allah memiliki sifat yang maha sempurna, maksudnya Allah tidak ada sifat yang cacat cela. Sempurna sifat Allah ini. Berbanding kita manusia, kita makhluknya, sifat kita tidak sempurna. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang bergaduh, memang akan keluar daripada perkataan salah seorang. Maafkanlah dia, manusia tak ada yang sempurna. Nampak tuan-tuan? Itu membuktikan sifat kita tidak sempurna. Walaupun ada kesebahagiannya sempurna, tapi dalam kesempurnaan manusia ada kekurangannya. Tidak dengan Allah. Allah itu sentiasa maha sempurna. Tidak ada cacat celanya, tidak ada kurangnya. Simpan kalam ini baik-baik tuan-tuan. Ingat ini sampai bila-bila. Allah tidak ada cacat celanya, Allah tidak ada kekurangan. Yang kurang, yang cacat cela itu adalah manusia. Sifat manusia. Sebagai contoh, dalam jujur ada bohong. Dalam kita bercakap ada tersalah cakap dan sebagainya. Nampak sifat kita tidak sempurna. Dalam baik ada jahat, dalam jahat ada baik. Saling berlawanan antara satu sama lain. Itu sifat manusia. Kadang-kadang kita buat baik tuan-tuan. Dalam kita buat baik ada satu masa kita akan buat silap. Kenapa kita jadi macam itu tuan-tuan? Kerana untuk menyadarkan manusia, hai manusia, engkau tidak sempurna. Jadi kenapa engkau perlu sombong? Kenapa engkau hadirkan sombong dalam hidupmu sedang engkau tidak sempurna? Yang sempurna, yang maha sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan kehidupan kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kita berbeli barang. Perhatikan, kita beli barang. Kita dah senaraikan barang-barang yang nak dibeli. Dalam 10 senarai, pasti satu kita lupa. Dah tulis dah tuan-tuan. Dah bawa dah senarai. Dah baca dah. Boleh lupa. Apa tandanya? Tandanya kita ini kurang. Sifat kita kurang. Tak sempurna. Jadi sebagai hamba Allah, kita harus sentiasa tafakkur, muhasabah diri kita. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas Allah dari cacat cela. Itu maksud maha sempurna. Bebas Allah dari cacat cela, bebas Allah dari kekurangan. Baik itu tuan-tuan, Allah itu tak pernah tidur. Kalau Allah itu tidur berarti dia sama dengan makhluknya. Makhluk tidur, Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Allah itu tidak pernah lupa dan Allah itu tidak pernah tidur. Setiap hari, setiap masa Allah memandang, Allah melihat, Allah menilai akan kehidupan hamba-hambanya. Jadi kita tuan-tuan, kalau ada masalah, jangan kita resah. Kalau ada masalah, jangan tertekan. Kalau ada masalah, jangan berputus asa. Kerana Allah yang maha sempurna sentiasa melihat,
sentiasa menyertai hamba-hambanya. Maka ketika itu tuan-tuan, di saat kita jatuh, di saat kita lelah, di saat kita lemah, pohonlah dan mintalah kepada Allah yang maha sempurna dan maha suci daripada segala kelemahan dan kekurangan. Esa Allah, suci Allah daripada segala kelemahan. Yang lemah siapa tuan-tuan? Makhluk. Yang kurang siapa tuan-tuan? Makhluk. Allah tidak pernah lemah, Allah tidak pernah kurang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ulama ada kata, di dalam dunia ini, kalau satu dunia manusia tak sujud pada Allah, tidak memberi kesan pada Allah. Allah tetap esa, Allah tetap agung, Allah tetap maha hebat. Berbanding manusia, kalau dia seorang menteri, tidak cukup undi, dia tak akan naik jadi menteri, bahkan dia akan jatuh ke bawah, darjatnya turun. Tidak dengan Allah. Satu dunia pun tak sujud dengan Allah, satu dunia pun bermaksiat dengan Allah, Allah tak pernah jatuh darjatnya. Kerana Allah itu bebas daripada segala kelemahan. Dan Allah itu tidak ada kekurangan. Rezeki kita sentiasa dijamin. Hidup kita sentiasa dijamin oleh Allah. Hidup kita sentiasa dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata dalam dunia ni, satu dunia sujud dengan Allah pun tidak menaikkan darjat Allah, tidak turun darjat Allah, tidak naik darjat Allah, tidak meninggalkan apa-apa kesan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya katakan tadi, ayat Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apapun serupa dengan makhluknya. Maka tuan-tuan, Allah firman, Allah pesan dengan kita. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka jangan kamu membuat bandingan bagi Allah. Jangan nak bandingkan Allah itu tinggi ke Allah itu rendah. Allah itu macam mana ya? Allah itu duduk macam saya duduk ke? Allah itu ada rumah ke? Allah itu bercakap macam kita bercakap ke? Allah itu melihat ada mata ke? Tuan-tuan, Allah pesan siap-siap. Ufala tadribu lillahil amthal. Maka jangan kamu membuat bandingan bagi Allah. Kerana apa yang kamu bandingkan itu tidak sama. Dan apa yang kamu fikirkan tentang Tuhan itu tidak sama. Sebab itu Nabi pesan, kamu boleh bertafakur tentang alam ini. Hebatnya ciptaan Allah pada langit, hebatnya Allah cipta tanah, hebatnya Allah cipta lautan, hebatnya Allah cipta ini, hebatnya Allah cipta itu, lemahnya aku sebagai manusia, jauhnya aku sebagai manusia. Kita boleh tafakur akan alam ini. Tapi Nabi pesan siap-siap, wala tafakkur fi dzatillah. Jangan engkau memikirkan tentang zatnya Allah. Apa contohnya? Kita fikir, macam ni rupa Tuhan tu sebenarnya. Dicari kita dalam Google, macam ni wajah Tuhan, macam ni rupa Tuhan. Si boleh kita mikir macam ya tuan-tuan. Asbabnya kelak tuan-tuan kita jadi gila. Sebab kita akan dapat menjangkau macam ni rupa Tuhan. Maka sebagai orang Islam, tinggalkan hal-hal ini tuan-tuan. Jangan sekali-kali fikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita fikir macam ni aku dekat dengan Allah. Yang penting aku fikir macam ni aku nak beramal, nak menyembah dengan Allah Subhanahu wa taala, menyembah terhadap Allah supaya imanku bertambah yakin. Kemudian Allah sambung lagi, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Si tahu kita tuan-tuan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya sebagai muslim jangan kita berfikir tentang zat
Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum tuan-tuan ada yang masih dulu, mungkin sebelum tuan-tuan berada di agama lama. Kalau kita lihat Kristiannya dengan patungnya, Cinanya dengan dewanya, agama lain dengan berhala-berhalanya. Maka kalau kita lihat, semua bertangan, berkaki, berbadan, berpala, berambut, bermata, bertelinga, bermulut macam kita. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dah masuk Islam, tuan-tuan si boleh fikir macam ni rupa bentuk Allah, si boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan fikir, tuan-tuan si akan dapat menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fikir? Fikir tentang kejadian-kejadian Allah, apa yang Allah cipta dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah firman lagi, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sesiapa pun sebanding dengannya, yakni Allah taala. Si ada makhluk yang sama dengan dia. Si ada ciptaan-ciptaan Allah yang serupa dengan dia. Maka tuan-tuan, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Saya harap tuan-tuan boleh faham tentang apa yang saya sampaikan malam ini, insyaAllah. Tuan-tuan, apa yang saya sampaikan ini adalah ringkas. InsyaAllah nanti kalau dah buka kursus secara bersemuka di pejabat, saya akan terangkan dengan lebih lanjut insyaAllah. Tujuan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita mengenal Allah, tuan-tuan? Apa sebab? Apa faedah? Apa manfaat? Mungkin ada kita bertanya dalam diri kita, apa faedah aku belajar ilmu akidah tu? Apa faedah aku mengenal Allah? Apa faedah aku mengenal Tuhan? Yang penting aku happy, good lucky dan sebagainya. Tuan-tuan, wajib kita mengenal Allah. Wajib ke atas kita mengenal Allah. Perkara pertama kalau kita masuk Islam adalah memperbaiki akidah kita, memperbaiki hati kita untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang utama untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala adalah menjurus kepada kepatuhan dan peribadatan terhadapnya bagi mencapai keredaan dunia dan akhirat. Saya rasa ini jelas. Kenal kita dengan Allah, maka semakin cinta kita dengan Allah. Kenal kita dengan Allah, semakin takut dan patuh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ialah tuan-tuan, tak kenal maka kita tak cinta. Macam ni nak kenal dengan belajar ilmu akidah. Kalau kita dah belajar ilmu akidah tuan-tuan, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya tuan-tuan, kita akan takut dengan Allah. Kita kenal Allah yang Maha Agung, takut kita dengan Allah. Kita kenal Allah yang beri rezeki, syukur kita dengan Allah. Kita kenal Allah yang Maha Pengasih. Alhamdulillah tuan-tuan, kita hari ini bermaksiat macam mana pun Allah masih beri peluang dan ruang dengan kita. Coba kita tuan-tuan, kalau dengan manusia buat salah setahun ia hanya lupa dengan kita. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, dengan asbab ini Allah Subhanahu wa taala perlu kita kenal supaya kita lebih patuh, lebih taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Maha beri rezeki. Wah, disialah kelak tuan-tuan kita selalu doa, kita selalu minta dengan Allah. Kita kenal Allah yang maha luas pengetahuannya. Kita kenal kita tu jahil, siada apa-apa kena aku mau sombong dalam dunia tu dan sebagainya. Itu antara tujuan. Banyak lagi tujuan mengenal Allah ini. Salah satunya adalah menjurus kepada kepatuhan dan peribadatan kita terhadapnya. Baru kita senang beribadah tuan-tuan. Kadang-kadang kita beribadah mengenal diri sendiri. Kita beribadah menyebut nama sendiri. Kita menyembah diri sendiri. Apa maksudnya? Apabila sembahyang kita rasa kita bagus, kita rasa kita soleh, kita lebih baik daripada orang lain dan sebagainya, itu kan menyembah diri sendiri. Itu kan mengenal diri sendiri dan sebagainya. Tapi kalau kita dah kenal Allah, sembahyang kita tuan-tuan, kita rasa khusyuk.
Kita kenal Allah, kita rasa seronok sembahyang tuan-tuan. Kita kenal Allah, kita rasa kuliah ilmu tu seronok. Tanda iman dalam diri tuan-tuan adalah apa? Tanda iman dalam diri nya suka dengan kebaikan-kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Bagi contoh, nya suka dengan majlis ilmu. Munnya si datang majlis ilmu, nya rasa resah, nya rasa risau, kadang-kadang nya tertunggu-tunggu. Bila lagi tu ceramah tu? Bila lagi tu? Ataupun nya sembahyang tuan-tuan. Lama lagi mau zuhur tu. Bilalah zuhur tu? Si sabar aku nak sembahyang tu. Si sabar aku nak ambil wudu. Itu tandanya iman dia meningkat. Iman dia mantap dan sebagainya. Tuan-tuan, apabila kita sembahyang, kita kenal Allah, kita tahu Allah, kita tahu sifat-sifat Allah, nescaya ketika itu kita akan lebih khusyuk, lebih seronok beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana pula cara mengenal Allah tadi? Tujuan kenal dengan Allah. Cara nak kenal Allah macam ni tuan-tuan. Yang pertama, cara nak kenal Allah itu senang. Melalui akal dan merenung ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal yang kita gunakan tuan-tuan untuk kita renung ciptaan Allah. Sebab ialah ada ulama kata ciptaan Allah di dalam dunia tuan-tuan bayang-bayang Allah. Apa artinya? Allah, kita berjalan tuan-tuan, kita lihat sungai. Dari sini datang sungai. Dari bawah tanah. Dari bawah tanah siapa yang hasilkannya? Mesti ada penghasilnya. Di tenaga kereta, kita tahu datang dari kilang. Dan banyak tangan yang membuat kereta itu. Siapa dia? Manusia. Tuan-tuan, pokok, langit, tanah yang kita pijak, pendengaran yang kita dengar, siapa yang buat? Di sia kita boleh fikir tuan-tuan. Pastilah Allah Subhanahu wa taala yang buat. Ustaz, tadi kereta siapa yang buat? Manusiakah buat? Asbab. Manusia yang buat, ilham yang datang dari Allah. Yang gerak tangan manusia cipta ya siapa? Allah. Mun Allah si izin si dapat tuan-tuan. Dan sebagainya. Maka kita merenung akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita lihat langit si ponah bertiang tuan-tuan, si ponah runtuh. Setiap masa, setiap hari matahari keluar tuan-tuan, si pernah jemu. Matahari si pernah lelah untuk keluar setiap hari dari zaman Nabi Adam lagi sampai kini tuan-tuan. Siapa yang buat? Allah. Ada manusia buat? Si ada manusia buat tuan-tuan. Cobalah buat salai rambut aja mun dapat. Dapat pun tuan-tuan hasil daripada plastik dan sebagainya si sama dengan yang asli dan sebagainya. Nampak tuan-tuan? Ini adalah semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua mengenal Allah dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan, sebab ya tuan-tuan mun dapat malam tu sebelum tidur, saya mintalah yang hadir buka YouTube, type di sia nama-nama Allah ataupun Asmaul Husna. Tuan-tuan tengok sebentar si lama video tuan-tuan, 2 minit tidak silap saya. Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan hayati betul-betul, dengar betul-betul akan alunan zikir ini, ya Allah, nya boleh meluluhkan hati kita tuan-tuan. Sebab apa? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ialah dalam Al-Quran Allah pesan tuan-tuan, "Qulinduru madza fis samawati wal ard." Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kamu perhatikan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Perhatikan untuk kamu fikir supaya datang dalam hati kamu rasa gerun dengan Allah, supaya dalam hati kamu dapat melihat, menilai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian.
Jadi di sini kita perlu tengok tuan-tuan, proses kita lahir, proses kita dalam perut ibu, semua Allah Subhanahu wa taala aturkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah itu ada dua. Sifat besar, sifat ketuhanan itu ada dua. Istighna dan iftiqar. Istighna dan iftiqar. Ini ciri-ciri Tuhan. Mun istighna dan iftiqar tak ada, bukanlah dia Tuhan. Hari itu tuan-tuan bapa ramai mengaku dirinya Tuhan. Senang je kalau tuan-tuan jumpa, saya mau jadi pengikut aku kah katanya. Apa hal? Aku tu Tuhan. Tuan-tuan dah belajar malam tu, tengok dua ciri tu. Mun dua ciri tu seeda pada dia, dia bukan Tuhan. Kerana Tuhan itu istighna dan Tuhan itu iftiqar. Apa istighna tuan-tuan? Paling mudah bahasa, terkaya Allah. Terkaya Allah. Maknanya apa? Terkaya Allah daripada sekalian yang lain. Dan semua berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iftiqar, apa itu iftiqar? Dihajati. Ya mudahnya tuan-tuan. Istighna, terkaya. Iftiqar, dihajati. Istighna, kalau dalam slide, kaya Allah daripada sekalian yang lain daripadanya, itu tidak berkehendak ia kepada sesuatu. Maksud kaya Allah ini tuan-tuan, Allah si berkehendak dah dengan makhluk. Maksudnya Allah maha kaya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, kalaulah dalam dunia tu semua sujud dengan Allah, adakah Allah jatuh miskin? Tidak, tuan-tuan. Kita paling kaya pun kita tuan-tuan, mesti cari lagi sumber kehidupan. Mesti cari lagi sumber rezeki. Dah kaya dah. Tuan-tuan tengok Datuk Seri Vida. Dah kaya dah. Tapi tetap bekerja, tetap berfikir, tetap stres tuan-tuan. Nampak? Dia tetap berhajat. Dia tetap berkehendak. Alif Syukri, nampak? Datuk Alif Syukri, siapa sih kenal? Kaya, rumah 6 juta. Kereta kalau kira-kira mungkin dalam ratus ribu semuanya tuan-tuan. Adakah dia tidak berkehendak? Masih berkehendak. Berkehendak orang beli produknya. Orang sih beli produknya tuan-tuan. Kayanya. Dapatnya duduk dalam rumah 6 juta. Sik dapat. Nampak tuan-tuan. Siapa lagi yang cerita Facebook? Yang cerita Facebook tuan-tuan, dah kaya. Adakah dah kaya dia tidak perlukan dengan sesiapa? Masih perlu. Dia perlu orang supaya sentiasa aktif dalam Facebook. Dia perlu orang sentiasa install update Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan. Mula dalam dunia saya ada orang main Facebook. Seorang pun saya ada main Facebook tuan-tuan. Kayanya. Seperti hari itu. Saya adanya kaya tuan-tuan. Masihnya berkehendak dengan orang. Itu maksudnya kaya Allah daripada sekalian yang lain. Maknanya kaya Allah ini tidak berkehendak dengan makhluk. Tuan-tuan. Jangan kita fikir kaya Allah tu duit Allah banyak. Jangan fikir macam ya tuan-tuan. Kaya Allah itu bukan daripada segi wang dan sebagainya. Sebab ialah tuan-tuan, kayanya Allah Subhanahu wa taala, Allah beri rahmat untuk hamba-Nya. Berapa juta manusia dalam bumi itu tuan-tuan. Adakah hanya untuk manusia? Dalam laut ya. Siapa yang beri makan? Siapa yang beri hidup? Siapa yang beri nyawa? Pastinya Allah Subhanahu wa taala. Miskinkah Allah? Tidak. Rahmat, berkat, keampunan Allah banyak tuan-tuan. Ustaz, kalaulah dalam dunia tu Ustaz, satu orang pun daripada makhluknya, si kisahlah manusia kah, haiwan kah, si berdoa dengan Allah. Miskinkah Allah? Allah si akan miskin tuan-tuan. Allah si akan miskin. Allah si akan jatuh martabat. Allah tetap kaya. Kaya Allah si berkehendak dengan makhluk. Si ada tuan-tuan tiba-tibanya minta tolong kita, tak tolong, beri si ada tuan-tuan. Itu maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kedekut. Kita jangan sombong kita untuk sentiasa berdoa pada Allah kerana Allah maha kaya. Contoh tuan-tuan.
Allah tidak memerlukan dan tidak menghendaki malaikat untuk menciptakan arsy. Ataupun Allah tidak memerlukan malaikat untuk bekerja dan sebagainya. Itu semua adalah hikmah-hikmah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bah kalau saya ada malaikat, macam ni lah. Bolehlah Allah? Boleh. Malaikat yang makhluk Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Iftiqar. Apa arti iftiqar, tuan-tuan? Iftiqar adalah dihajati. Dihajati. Jadi makhluk, senang tuan-tuan, kesimpulannya iftiqar ini, makhluk berkehendakkan dengan Allah. Makhluk berhajat kepada Allah. Nah, kalau dalam slide, yang lain berkehendakkan sesuatu daripada Allah untuk menjadikan dan menentukan mereka dengan perkara yang harus. Contoh, manusia memohon kepada Allah melancarkan hidupnya. Jadi, senang cerita iftiqar itu adalah tempat berhajat. Senang cerita tuan-tuan. Tempat berhajat. Pahamlah kita. Nah, kalau orang sih berhajat dengannya bukan Tuhan, tuan-tuan. Kalau orang sih berhajat dengannya bukan Tuhan. Nah, jadi orang berhajat dengan dia berarti dia adalah Allah. Contoh, kita minta, ya Allah mudahkanlah urusan aku tu, ya Allah. Nah, kita minta dengan Allah, kita doa dengan Allah. Apalagi kita berhajat, ya Allah, aku mohon diberi murah rezeki. Nah, itu kita berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dia adalah tempat berhajatnya manusia. Baik. Sifat-sifat wajib. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat. Sebenarnya tuan-tuan banyak lagi sifat Allah, saya kira. Tetapi ulama simpulkan supaya manusia lebih faham. Lebih faham dan lebih yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya sentuh sifat wajib bagi Allah, tuanya panjang kalau nak disentuhkan. Tapi saya baca sepintas lalu. Yang pertama, Allah wujud. Ada juga tuan-tuan musiknya, nasyidnya di dalam phone. Jadi harap tuan-tuan malam tu, pertama tuan-tuan tugasan download Asmaul Husna. Download Asmaul Husna, download sifat 20. Kelak tuan-tuan letakkan dalam folder yang khas. Tuan-tuan dengar selalu, ajar dekat anak-anak. Jadi Allah itu ada, Allah itu sedia, Allah itu kekal, Allah itu berlainan daripada makhluk. Allah berdiri dengan sendirinya, Allah itu esa, Allah itu berkuasa, Allah itu berkehendak, Allah itu mengetahui, Allah itu hidup, Allah itu mendengar, melihat, berkata-kata, Allah yang berkuasa, Allah yang berkemahuan, Allah yang mengetahui, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang berkata-kata. Kalau dibaca senanglah tuan-tuan. Nanti ada masa kita syarahkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil bagi Allah pun ada 20. Sifat mustahil tu lawan, saya rasa tu dah disentuh. Saya rasa lah dulu. Udah kan Ustaz? Udah disentuh dah. Tengok. Saya rasa udah disentuh tu ulangan tu. Nak kena bagi tahu yang buat slide ni. Saya rasa dah sentuh. Patut macam dah belajar dah. Tapi tahalah kita ulang. Al-hayatul ilim bil mudzakarah. Hayatul ilim bil mudzakarah. Hidupnya satu ilmu itu dengan diulang-ulang. Jadi sifat mustahil itu tuan-tuan adalah lawan bagi sifat wajib. Sebagai contoh, Allah itu ada. Jadi sifat mustahil, Allah itu tiada. Mustahil Allah itu tiada. Bangun Allah yang seada. Dengan siapa kita minta? Siapa yang ngatur bumi? Siapa yang ngatur laut? Siapa cipta ya? Siapa cipta tu dan sebagainya. Itu yang mudah. Jadi untuk penjelasan dengan lebih dalam mungkin nanti boleh diusahakan secara bersemuka insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah dah kata dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu semua berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah jua maha terkaya lagi maha terpuji. Selalu juga kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum.
Allah itu esa, tidak ada Tuhan yang lain disembah melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya rasa saya sentuh untuk akidah malam tu disiajak lah tuan-tuan. Kita panjang-panjang pun si guna juga tuan-tuan kalau kita si faham kelak. Jadi tuan-tuan saya harap apa yang saya sampaikan malam ini, saya kongsikan malam ini mudah-mudahan mendapat manfaat untuk diri saya dan dapat manfaat juga untuk diri tuan-tuan, dan mohon maaf sebesar-besarnya kerana pagi tadi saya dapat bersama tuan-tuan untuk mengajar atas asbab ada masalah teknikal sedikit. Jadi alhamdulillah saya bersyukur tuan-tuan, saya ada nampak dalam ruangan yang hadir ini ada yang selalu hadir, yang si pernah miss ada juga alhamdulillah, ada yang jarang-jarang pun alhamdulillah. Yang penting kita hadir insyaallah. Jadi tuan-tuan doakan mudah-mudahan kita semua tuan-tuan sentiasa diberi peluang oleh Allah untuk menuntut ilmu. Macam saya tuan-tuan doakan saya supaya saya diberi kesehatan agar dapatlah ilmu ini disampaikan pada tuan-tuan. Kerana selain mengajar HCF, saya juga ada kuliah di masjid-masjid. Lagi-lagi bulan Rabiul Awal tuan-tuan, bulan kelahiran Nabi itu. Masya Allah sibuk saya dengan forumnya, dengan tazkirahnya, dengan programnya, dengan ceramahnya. Dan ada juga di malam hari kadang-kadang saya merawat orang tuan-tuan. Untuk kelak habis saya kelas, mungkin saya ada merawat orang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, banyak kerja yang kita lakukan, tetapi tidak lain dan tidak bukan mudah-mudahan ini menjadi pahala dan amal jariah buat diri saya. Dan saya sangat seronok tuan-tuan dah dapat bersama tuan-tuan pada malam ini. Doakan tuan-tuan mudah-mudahan diberi masa ruang peluang untuk kita dapat belajar secara bersemuka. InsyaAllah nanti akan diusahakan siapa yang belajar secara bersemuka, sijil akan diberikan dengan tema dan syarat yang telah ditentukan lah. Yang kemudian nota akan diberikan dan sebagainya. Nanti insyaAllah Al-Fadil Ustaz Syariman yang akan ngatur lah semua ya insyaAllah ta'ala. Jadi mungkin ada soalan, kita buka ruang soalan. Siapa yang nak bertanya, semestinya soalan akidah. Soalan lain pun boleh insyaAllah. Dipersilakan. Dan saya serahkan kembali dengan Ustaz Syariman. InsyaAllah. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey. Macam ni pada Ustaz Syarul, alhamdulillah hari tu kita masuk tajuk akidah dan ada sebahagiannya dah disebutkan sebelum tu lah. Cuma yang barunya nak istina dan iftikar. Untuk dua perkara yang baru malam tu. Si semua juga diulang. InsyaAllah, Saudara Jeffrey. Ada yang nak ditanyakan? Silakan. Belum ada lagi ya? Ingat buka mikrofon tak ada nak kelakar. Okey, jadi kerana Allah, kalau ada soalan boleh juga type dalam chat. Okey, kami cuba cek chat sekejap tu. Okey, setakat tu belum ada. Hamizah, selamat datang anak kepada Tuan Jeffrey kita. Jadi kerana Allah, kalau dapat keluarga-keluarga kita dapat dengar-dengar sekali tu, keluarga-keluarga kita tu keluarga yang mualaf dan tak nak, mungkin dapat dengar sama-sama, insya-Allah tak ada masalah. Cuma yang penilaian kita kepada para mualaf kita lah, para mualaf kita. Jadi kalau ada soalan luar topik pun diperbolehkan dalam masa 15 minit tu insya-Allah sebelum 9:30 kita akhirikan kelas kita untuk hari Ahad tu insya-Allah. Jadi macam pada Ustaz Syarul tadi, Allah tu asyik sama macam makhluknya. Allah tu kekal selamanya Al-Qayyum, Al-Qayyum yang berdiri dengan sendiri. Yang si perlukan kita sebenarnya. Kita yang perlukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlukan Tuhan kita untuk membantu kita, untuk melancarkan kehidupan kita. Kita yang berhajat kepadanya. Bukan terbalik ya. Kita berhajat kepada syurganya. Jadi kalau Allah, macam disebutkan Ustaz Syahrul juga, kita tu banyak tugas-tugas harian kita. Tapi jangan kita lupa kepada Tuhan kita. Jangan kita cuba untuk mengenali apa yang dihajati oleh Tuhan kepada kita. Tuhan suruh kita sembahyang untuk kebaikan diri kita sendiri. Suruh kita puasa untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kita berzakat, keluarkan sebahagian rezeki kita sebab untuk manusia yang sendiri. Bukan untuk orang lain lah. Untuk manusia yang sendiri. Mungkin hari tu kita senang, kita keluarkan sedikit bahagian.
Ada hari pula kita susah, kita berharapkan zakat tadi untuk sampai kepada kita. Jadi untuk semua sebenarnya Allah apa, syariatkan, Allah telah perintahkan atas sebab untuk kita sendiri. Allah si perlukan semua tu. Kita nak bayar zakat kah? Kita si pergi haji kah? Ya masalah kita. Jadi untuk fadilah haji ada lagi lah banyak lagi fadilahnya insya-Allah. Ya sialah kita dapat melawat Rasulullah kita. Kita sia juga kita dapat nanggap Baitullah, dapat Baitullah. Kita dapat rasa dekat dengan Allah. Dan di sia juga kita dapat nanggap umat Islam di seluruh dunia. Jadi orang apa? Islam ajar kita jangan duduk di Miri je. Kena ada azam keluar daripada Miri. Pergi jauh insya-Allah. Jadi kalau ada soalan je insya-Allah tentang kenali Allah tu tadi. Jadi insya-Allah Asmaul Husna tu kalau di sekolah-sekolah biasalah dibiasakan kita dibiasakan. Tapi jangan juga kita jadi burung tiong pandai je nas'aluka ya pandai je sampai hujung tapi maksud langsung si faham Jadi tak kita jangan jadi burung tiong, burung parrot lah, parroting orang Badak. Jadi kena faham je apa yang dimaksudkan. Dan macam pada Ustaz Syahrul, bila mana kita tadi menghayati, kita akan terasa bila Allah Maha Adil. Kita rasa dunia tu tidak adil nak. Dunia tidak adil tapi insya-Allah Allah Maha Adil. Kita nanggap kesenangan macam orang yang atasan kita tapi ada cara Allah adil. Bukannya di akhirat kelak yang Allah balas. Kat dunia tu lagi Allah balas. Orang yang makan rasuah dan sebagainya kita nanggap keluarganya. Macam ni kelak. Kan? Jadi kita si nanggap penghujungnya. Jangan kita nanggap waktunya senang aja. Jadi kerana Allah itulah yang kita kena yakini bahawa Tuhan Maha Adil. Dan banyak lagi lah sifat-sifat Allah. Banyak yang Allah Maha Pengampun. Allah boleh ampunkan semua dosa. Termasuklah membunuh manusia. Membunuh manusia. Andai kata kita benar-benar taubat. Tapi ada satu je dosa Allah dapat ampunkan. Yang mana bila mana kita sembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah esok kita tu ada syuting rakaman. InsyaAllah Ustaz Syahrul kita kalau siapa yang nak dengar ceramah beliau lauka banana andai kata Rasulullah bersama kita hari tu yang maksudnya lauka banana dengan bersama kita hari tu akan bersiaran secara langsung di Masjid Darul Ihsan Piasau Jaya. Kak Fikah yang dekat Piasau boleh Piasau Utara lah naknya Piasau Utara boleh siapa-siapa yang di Piasau yang dekat-dekat lah actually mana-mana di Miri tu sebenarnya dekat lah bagi kami lah mana yang di Miri tu kira masih dekat lain lah kat Nia kat Suai yang memang jauh lah Beluru dan sebagainya jadi insyaAllah Ustaz Syahrul kita akan berkongsi di dan Masjid Darul Ihsan kalau ada kelapangan Maghrib dan Isya antara Maghrib Isya mungkin bersambung Anggarah macam ni yang menyebut tajuk pula. Okey. Di sini pula insya-Allah. Dan bagi siapa yang dapat insya-Allah boleh pergi ke Facebook Masjid Darul Ihsan Piasau Jaya. Mungkin ada live pula. Mesti ada pula. Berusaha kedirilah usahakan untuk di livekan supaya kita semua dapat dengar sama-sama insya-Allah. Dan selain daripada okey sudah. Sudah. Okey. Mungkin Bro Syah nak minta doa aja semua orang Kini tu sebenarnya isteri Zojah Hana tu ada kontak rapat lah dengan akan sebaratnya terkena COVID positif kan. Jadi nya bermula kuarantin sendiri hari tu. Kami tadi berada dalam bilik yang sepatutnya kuarantin lah. Jadi insyaAllah jadi apa-apa kita doakan semua kita tak selamat lah. Jaga diri masing-masing. Sebenarnya Allah turunkan ujian COVID tu untuk kita semua bukannya hanya kepada golongan tertentu sahaja insyaAllah. Jadi kalau saya ada apa-apa insyaAllah kita akhiri kelas kita. Ada soalan ke? Atau kita nak bergambar dulu? Atau bergambar malam-malam InsyaAllah gambar malam-malam sebelum kita just untuk rekod pentadbiran kita. Siapa yang dapat buka kamera dipersilakan dan ambil gambar sikit. Ada soalan keluar topik. Okey, sila. Pasal topik tu. Ya, okey, boleh. Silakan. Pasal sumbangan ke SCF. Kami ada nanggap plan 30, 50, whatever lah.
tapi di Bahia yang ada Delhi. Delhi tiap hari kan? Ataupun saya salah tanda ke apa? Okey. Dari segi iklannya mungkin di Inkah Daily. Dari segi iklannya mungkin di Inkah Daily. Tapi kita boleh Inkah ya, nang bayarannya secara bulanannya macam nya apa, RM1 daily. Jadi sebulannya RM30 lah. Jadi macam terpulang pada kita lah kini tu. Dan asalnya mungkin ada bentuk yang boleh one off je. Yang one off hanya guna nombor akaun je lah supaya kita masuk dalam Ansar Initiative lah. Ada nombor akaun yang diberikan. Kelak kami share semula dalam grup. Share semula dalam grup. Kena ada One off confused sikit lah. okey. Daily, if Punya daily 30 by 30 is okey. Yalah. Ya bagi yang RM30 tu sah. Jadi dia pakai perkiraan ya supaya nampak sikit berat lah bagi kita. Mungkin kita sedekah seminggu sehari insyaAllah. Okay. Jadi nak ya kelak kami akan perjelaskan dalam grup kelak untuk siapa-siapa yang tahu insyaAllah kita usahakan sebab bila seorang anak Adam tu meninggal dunia ada tiga perkara je yang akan bersambung yang pahalanya dalam bila walaupun kita dah masuk dalam kubur. Pertama adalah doa anak yang soleh. Kemudian sedekah jariah. Sedekahlah apa-apa yang kita gunakan. Bila harta yang digunakan sentiasa digunakan untuk manfaat manusia. InsyaAllah kita dapat pahala. Dan yang terakhir ilmu yang manfaat. Jadilah. Jadi Kanaya kalau Tok habis kelas Tok jangan ilmu Tok setakat situ ajalah. Kita perlu sampaikan juga kepada keluarga-keluarga kita, saudara mara kita, belajar kenali Allah. Terutama lagi kawan-kawan kita yang dah memang Islam, tak lahir Islam. Kita tak walaupun kita bergelar sebagai mu'alaf dan sebagainya, jangan jadi penghalang kita untuk mengajak orang yang lahir Islam. Sebab kadang-kadang si Datuk pun 2 kali 5 saya dah belajar daripada kecil. Jadi kena tapi jangan merasa pandai juga. Kita sama-sama mengajak saja insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita buka kamera, ambil screenshot ni tu. InsyaAllah. Okay, boleh buka kamera sekejap. Okay, saudara Jeffrey, saudara Jozi, Alhamdulillah. Alamak, tapi kami asyik guna komputer tu. Ni asyik full lah. Ni kami nak screenshot tu. 6 orang tak? Nampak tak? Yang kami lurus. Okay, tak boleh nampak full. Okay, 6 orang saja. Okay, bolehlah 6 orang lah. Yang lain-lain. InsyaAllah. Okay, Zara. Subhanallah. Okay. Dalam kiraan 3. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Okay. Saudara Jeffrey si nampak macam umur 60 macam orang muda je bila sebaris-baris macam tu je. Dah 70 dah. Okey, subhanallah. Jadi insyaAllah kalau panjang umurnya kita sampai kepada umumnya, tapi apapun kita bersedia insyaAllah. Jadi setakat dia ajak perkongsian kita menyusuk, insyaAllah dalam grup WhatsApp kita, grup WhatsApp dan grup Telegram kita, kami minta maaf lah. Mungkin sepatutnya dalam Telegram yang banyak lagi soalan-soalan yang ditambah-tambah, tapi insyaAllah kita tambah tu. Saya dah urgency untuk saya dah macam exam lah, perlu pola kini-kini lah. Jadi sama-sama kita tanganlah sepakat ni kefahaman kita. Perlu ada latihan lah. Jadi kelak kita akan tambah-tambah soalan dalam Google Classroom. Sama-sama dalam Telegram. Tolong beri sokongan lah untuk masing-masing. Siapa? Musalah pun ya proses pembelajaran lah. Ya proses pembelajaran. Jangan risau insyaAllah. Jadi ya daripada kami. InsyaAllah kita akhiri mana-mana majlis ilmu kita atas segala salah dan silap yang kita lakukan dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah sampaikan ilmu yang diperolehi malam ni kepada orang-orang yang tidak bersama kita hari ini insyaAllah. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah secara online. Atau siapa yang bersuka lah. Sama-sama. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.